Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi min masyarik al-ardi ila al-maghrib. Sya'ula lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengusi Barisan Pimpinan Surau, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita laksanakan solat fardu subuh berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah kekalkan kita dalam keadaan kita berwudu i'tikaf di rumah Allah Ta'ala ini untuk kita duduk dalam satu majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan Nabi sebut, "Idza maradtum biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu lalu dalam satu taman-taman syurga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita nikmati, untuk kita rasa keseronokan yang ada dalam majlis itu, dalam taman syurga itu. Iaitulah majlis apa? Majlis ilmu ini, majlis zikrullah ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kita kena sentiasa meningkatkan iman kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saban minggu kita dengar di mimbar-mimbar khutbah, di mimbar Jumaat, memerintahkan kita untuk kita sentiasa menambahkan takwa kita kepada Allah. Dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Jadi kata Ibnu Katsir di antara tafsiran beliau dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita sungguh-sungguh imtithal, mematuhi seluruh perintah Allah, dan wajtinab, menjauhkan daripada segala nawahi, segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita jangan mati, melainkan mati dalam keadaan sebagai seorang Islam. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang ingin mati dalam keadaan mati yang baik. Kita doa, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Wahai Allah, matikan kami dengan mati yang elok, mati yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, jangan engkau matikan kami dengan mati yang buruk. Jadi kaedahnya macam mana nak dapat kesudahan yang baik ini? Maka tak ada cara yang lain melainkan kita kena jadi hamba Allah yang kita menyempurnakan seluruh ketaatan kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi semua larangan Allah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan, terutamanya soal solat ini. Dan kita pun maklum solat perkara yang paling utama sekali. Dan dalam tuntutan itu, perintah itu sudah perintah kita beriman pada Allah solat. Maka solatlah kita. Seperti mana yang Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk solat. Dan sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Dan jadi solatnya Nabi itulah panduan kepada kita, kaedah kita. Dan solat berjemaah, maka kita azam sungguh-sungguh. Sepanjang umur kita yang Allah Ta'ala berikan, yang ada ini kita azam. Bagaimana untuk kita melaksanakan salat berjemaah, Masya Allah. Baik, insya-Allah kita petik beberapa rangkap daripada nasihat yang Imam Nawawi sebut dalam kitab beliau Al-Adhkar ini. Insya-Allah mudah-mudahan akan berikan manfaat pada kita, walaupun kita dah dengar berulang-ulang kali mungkin daripada guru-guru kita. Cuma kita orang yang beriman sentiasa berhajat kepada peringatan, dan sehingga disebutkan wa dzakkiru fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana semuanya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu orang yang beriman ni mereka tak pernah rasa puas untuk mendengar nasihat, mendengar peringatan. Kenapa dia tahu? Dengan peringatan itu akan bertambah baik mereka. Sebab tu macam kita lah dalam perkara dunia. Kita dah ada rumah, ya. Kita nak tambah baik rumah kita. Mungkin biliknya sebelum ni 2. Tengok Masya Allah anaknya dah bertambah. Dan niat nak beri kemudahan kepada para tetamu yang hadir, tambah lagi bilik. Dan jadi 3, jadi 4 begitu. Dan tandasnya mungkin 2 sebelum ni. Fikir untuk kemudahan yang hadir kat rumah aku ni, kan. Tambah lagi 1 tandas khas untuk tetamu yang hadir. Masya Allah niatnya bagus. Kan, mudah-mudahan berboleh pahala yang besar daripada Allah. Jadi ada penambahbaikan ke arah yang lebih bagus, baik. Dan demikian juga ada kereta, ditambah baik lagi, kualitinya mungkin keluar kilang, kualitinya kualiti kilang, keluar kedai tukar tayar terus katanya begitu, lebih bagus kan, lebih cengkam kan, nak bawa laju lebih confident katanya, tambah baik gitu. Dan macam-macam perkara yang kita buat dalam hidup kita. Maka dalam soal ubudiyah kita, kepatuhan kita, perhambaan kita pada Allah, maka tambah baik. Dan supaya apa? Itu matlamatnya tadi, nak mati dalam keadaan Allah terima kita sebagai hamba Allah, mati husnul khatimah. Jadi hadirin yang rahmati Allah, zikir ini satu perkara yang kita nak nyatakan satu perkara yang sangat besar. Sebab Allah sebut wala zikrullahi akbar. Sebut nama Allah, kita ingat nama Allah, suatu perkara yang sangat utama, lebih utama berbanding ibadah lain. Sebab tu segala macam ibadat yang kita buat memang ada zikrullah. Hatta salat yang kita sebut tadi, antara ibadat yang sangat utama, sangat besar. Maka dalam salat itu kalau kita lihat penuh dengan zikrullah. Daripada awal kita mulakan pelakuan salat kita itu, takbiratul ihram itu, Allahu Akbar. Sebut nama Allah. Tak sebut batal salat. Sebab tu takbir ini kena betul. Bukan pergerakannya itu. Angkat tangan itu sunnah. Yang paling utama sebutan itu dengar oleh telinga kita. Allahu Akbar, sekadarlah. Lagi-lagi kalau dalam jemaah kan, tak boleh terlampau nyaring, takut mengganggu jemaah lain pun. Sekadar didengar oleh telinga kita. Dan itu kaedah kita dalam rukun qauli, cukup ikut kebiasaan. Maka dalam perlakuan lain macam tu juga, terus menerus dalam solat kita, zikrullah sentiasa. Allahu Akbar, takbiratul ihram itu.
terus sampai kepada salam. Termasuklah bacaan-bacaan ayatul Quran yang kita sebutkan dalam salat itu. Jadi zikir ini adalah perkara yang memang menjadi asam garam hidup kita, tak boleh nak dipisahkan. Dan dalilnya apa lagi? Dan selain daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita dalam setiap pergerakan kita ini kita kena sertakan dengan zikir. Apa sahaja perbuatan makan kita, perbuatan pakai baju kita, naik kenderaan, masuk tanda, keluar tanda, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, semua dengan zikir-zikiran. Kan ada zikir masnunah dia yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, zikir-zikir lepas salat subuh khususnya. Sehingga ramai sekali ulama telah bantu untuk kita umat ini untuk zikrullah. Ada aurat-aurat yang dikarang oleh ada alim ulama kita, wirid-wirid yang memang diambil daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas subuh, lepas asar terutamanya, yang perlu kita lazimi. Dan sebab tu mulianya orang yang zikrullah ini. Fadhkuruni azkurukum. Allah sebut apa dia? Barang siapa yang sebut nama aku, ingat aku, kata Allah, azkurukum, aku akan sebut nama dia. Dan ini satu kemuliaan yang besar. Nak dapat kemuliaan ini yang kita nak, iaitu apa? Allah ingat kita. Siapa ingat kita? Allah. Dan kita pun tak kenal Allah sebenar-benar kenal. Ini masalahnya. Allah. Sebab tu kalau orang yang kenal siapa Allah, gementar dia, dan gementar hati mereka, sebut nama Allah Subhanahu wa taala ini. Wajilat qulubuhum. Dan Allah sebut apa? Hati mereka rasa macam hancur, takut sekali. Takut tu bukan macam mana kita takut dengan makhluk, tak. Kita lari. Tapi takut dengan Allah, semakin hampir kita, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kemuliaan yang perlu kita usahakan sebenarnya nak dapat sebutan daripada kekasih dan pencipta kita yang sangat hebat, Malikal Mulk, raja segala raja. Dan orang berbangga hari ini bila namanya masyhur, terkenal, disebut-sebut seantero dunia dan dipuja-puja. Dan apatah lagi kalau disebut oleh orang-orang yang hebat-hebat, Masya Allah, rasa seronok gembira kita. Tapi hari ini kita tak rasa satu kemuliaan yang sangat besar apabila Allah Subhanahu wa taala sebut nama kita. Jadi sebab itu kaedahnya bagaimana? Dengan jalan zikrullah ini. Kan? Sebab itu dalam hadis lain juga, kan, Imam Ghazali sebut dalam kitab beliau, kan, antaranya apa? Ana jalisun man dzakaran. Aku ni, kata Allah, peneman, pendamping bagi orang yang sebut nama aku. Jadi siapa yang akan berdamping dengannya? Allah. Sebab tu orang yang ada Allah, dia tak akan pernah gentar takut dengan siapa-siapa, tak ada. Kan? Dan hari ini kita rasa kitalah yang jaga anak-anak kita, kan? Jaga isteri kita, pasangan kita, jaga harta kita, jaga kebun ladang kerja kita, semua kita rasa kita, tak? Dan hakikatnya Allah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita ini, letakkan setiap perkara ini dalam penjagaan Allah. Putuskan kebergantungan kita dengan selain daripada Allah. Usaha tu kita buat, cuma yakin kita, perkara yang sebenar-benarnya yang patut kita buat itu dia. Letakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Zikir tadilah. Dengan jalan zikir tadi. Dan kalau kita tak buat dengan zikir tadi, ke bagaimana kita nak dapat pergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama kita untuk kita melaksanakan tuntutan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang dalam Al-Quran, kemuliaan orang yang zikrullah ini.
Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal, kan, nak memastikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa berada dalam penjagaan Allah. Sebab tu ini perkara yang sangat penting dalam setiap pekerjaan yang kita laksanakan. Sama ada urusan-urusan dunia, apatah lagi urusan akhirat. Urusan dunia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, letakkan pergantungan kita pada Allah dengan jalan zikir tadi. Kan? Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah pun menunjukkan perkara ini. Banyak dalil yang menunjukkan orang Islam ini tak boleh nak jauhkan diri mereka dengan Allah. Walaupun kita ada kebendaan, kekuatan, kan, teknologi yang hebat, senjata yang canggih, sama sekali tak boleh kita nak jauh daripada Allah. Kan? Sebab tu kalau kita perhatikan dalam peperangan yang berlaku, kan, terutama dalam peperangan-peperangan yang awal, termasuk sebagai contoh perang Badar, kan, ibrah kepada kita umat, kan. Sebab tu orang Islam yang kita sebut tadi, mereka dengan Allah ni mereka tak boleh nak pisah. Walaupun luarannya ada ataupun tak ada. Cukup ke tak cukup? Dalam perang Badar orang Islam keluar melawan musuh-musuh Allah. Dalam keadaan mereka ni kelengkapan sangat tak cukup. Bilangan pun tak cukup. Serba-serbi kurang. Tetapi Nabi SAW tarbiyah kepada sahabat, akan kepada umat, jangan pernah kita jauh daripada Allah. Kan? Kebergantungan kita dengan Allah ni kena sangat kuat. Kan? Jangan pisahkan kita daripada zikrullah ini. Maka apa yang berlaku? Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan suatu kemuliaan kepada umat Islam. Allah bagi menang penuh Islam. Dan sehingga malaikat turun bantu orang Islam. Dan kalau kita lihat peperangan-peperangan yang berlaku selepas itu, sampailah, kan, peperangan yang kita lihat, kan, tentera Salahuddin Al-Ayyubi, kan, tentera Sultan Muhammad Al-Fatih dan sebagainya lah. Sampai ke hari ini, kan, mereka ini tak boleh nak turun dalam keadaan semata-mata persiapan zahir saja, tak boleh. Sebab tu kita ni beza bersalahan dengan orang batil. Orang batil ni kalau turun di medan perang lawan musuh-musuh Allah, mereka nampak apa? Kemampuan diri mereka sendiri pertama, kan? Senjata yang mereka ada, teknologi yang mereka ada, kemahiran yang mereka ada, itu yang mereka nampak. Tapi beza kita dengan mereka ialah apa? Zikrullah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengikat kita ialah apa? Hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan turunkan bantuan kepada kita orang yang beriman. Sebab tu tak boleh nak pisah. Kan? Sebab tu kalau kita lihat zaman-zaman penjajah dulu, kan, atuk-atuk kita, kan, yang lawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini, kan, nak merosakkan akidah kita orang yang ada kat tanah Melayu ni. Itu amalan yang mereka buat. Lawan bukan semata-mata dengan sudut, kan, kemahiran yang mereka ada, senjata yang mereka tak. Tapi terutamanya apa? Mereka bina hubungan mereka dengan Allah yang sangat. Dan sebab tu dalam setiap pekerjaan kita, keluar rumah kita pun, sebagai contoh, kita letakkan tawakal kita pada Allah. Bismillah, tawakal tu Allah yang jaga kita. Dan segala-galanya di bawah penjagaan Allah. Sebab tu kita nak jadikan diri kita ini sentiasa berada dalam pergantungan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه وقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمد على ما هدانا للإسلام ومن به علينا ومن به علينا قال والله الله ما أجلسكم إلا ذاك أما إني لم أستخلفكم تهمة لكم ولكنه آتاني جبريل
fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikat. Yubahi bikumul malaikah. Telah meriwayatkan kami, kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Beliau berkata, telah keluar satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallam telah lihat suatu halaqah yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda berkata, apa yang menyebabkan kamu duduk di sini? Ma ajlasakum. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kan, kami duduk dalam keadaan kami sedang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi halaqah zikir ni halaqah yang memang telah ada sejak zaman sahabat lagi. Maklim-maklim zikir ini, masya-Allah. Kan? Dan apa yang kami buat? Nahmadu, kami puji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Taala telah kurniakan kepada kami, dan juga segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kami. Jadi sebab itu menceritakan akan nikmat Allah ialah satu sunnah. Sebut nikmat-nikmat Allah. Cerita pasal apa? Nak menzahirkan rasa seronok kita, gembira kita dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara contoh percakapan yang memang kita kena cakap lah sebenarnya. Sebab tu Nabi SAW perintahkan kita orang yang beriman apa dia? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia banyak cakap benda-benda yang baik. Cerita yang baik-baik saja. Mulut ni tanggungjawabnya besar, amanahnya berat. Jadi apa yang perlu kita gunakan dengan mulut kita? Adakah kita kena mengumpat orang, mengata orang, menjaja cerita orang, gosip sana sini, wal'iyazubillah, sampai memfitnah orang? Tak, haram. Jadi tuntutan dia apa? Iaitulah kita kena cakap perkara yang baik. Antara cakap baik itu apa dia? Zikrullah, sebut nama Allah, baca Quran. Dan termasuk apa? Menceritakan nikmat-nikmat Allah pada orang. Cerita betapa baiknya Allah, kan? Gembira, zahirkan gembira atas segala macam kurniaan Allah. Tapi itulah, kita nak cakap benda ni bukan biasa. Tak biasa. Nak cerita perkara-perkara berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nak cerita nikmat Allah ni, Allahu Akbar, kan? Cerita apa yang biasa cerita? Cerita benda yang Allahu Akbar. Benda yang tak baik dah. Ni yang kita nak belajar lah, kan? Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ani. Kan? Di antara keelokan Islam dalam diri seorang itu, kita, kan, orang Islam, tinggalkan benda yang elok, benda yang tak ada faedah. Dan perkara ini ulama dah bahaskan, kan? Benda yang memang sebenarnya sangat penting untuk kita tinggalkan. Cakap benda yang tak faedah ini, kan? Kalau tak mampu berpandukan hadis ini juga, maka hendaklah dia diam. Tak boleh nak cakap baik, dan lebih baik diam. Diam dalam keadaan dia zikrullah itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kerana sebab ini kamu duduk di sini? Adapun aku, kata Nabi sallam, tidak ingin kamu bersumpah, minta kamu bersumpah, mentohmah apa yang kamu buat. Akan tetapi telah datang kepada aku malaikat Jibril, yang mana Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan apa yang kamu buat kepada para malaikatnya. Ni. Jadi orang yang ada dalam majlis zikir ini, masya-Allah, Allah akan berbangga dengan para malaikatnya. Termasuklah majlis yang kita adakan ini, majlis ilmu, kata ulama, termasuk dalam majlis zikrullah. Ini di antara kemuliaan yang kalau kita tahu, masya-Allah, kita pasti akan duduk dalamnya. Sebab tu Nabi sebut, wa idza martum bi riyadil jannah farta'u. Kan? Nampak kuliah-kuliah yang kita adakan di surau, masya-Allah, kita cuba.
Nak duduk. Pasal apa? Kita betapa besarnya kemuliaannya. Dan Allah sebut nama kita, bangga. Kan? Itulah, tapi cabarannya besar kan. Nak jumpa kuliah ni, Allah. Kadang tengok, siapa yang bagi? Apa satu hal. Apa yang dia cerita, seronok tak seronok. Kan? Guraunya banyak ke kurang? Kadang orang tengok guraunya kan. Yang penting duduk. Siapa yang ada, kita azam duduk. Kan? Kerana apa? Ini di antara kemuliaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Warwaina fi sahih Muslim aidan an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazala alimus sakinatu wa dzakarahumullahu fiman 'indahu. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim juga daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, bahawasanya mereka berdua telah bersaksi bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah duduk satu kaum, mereka ni buat apa? Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan duduk dalam halaqah zikir. Ya. Melainkan apa? Dan mereka akan dipayungi dengan para malaikat. Malaikat akan berbondong-bondong duduk sama dalam majlis. Insya-Allah. Macam kita sekarang lah tuan-tuan. Dan wa ghasyiyatuhumur rahmatu, akan dilimpahi mereka dengan rahmat Allah. Sebab tu orang yang duduk di rumah Allah ni, mereka ni sedang dilimpahi dengan rahmat Allah. Dan mereka akan bawa pulang rahmat ini, jumpa dengan ahli keluarga mereka bila mana mereka balik ke rumah mereka. Sebab tu penting kita datang rumah Allah ni. Nak bawa kebaikan daripada masjid surau kita ni balik ke rumah kita. Barulah rumah kita ni penuh dengan ketenangan, dengan kebaikan. Dan insya-Allah Allah akan jaga isteri anak kita. Sebab tu para lelaki kena datang rumah Allah. Dan nak bawa rahmat Allah Ta'ala yang Allah sediakan di rumah Allah Ta'ala ini. Dan turun ke atas mereka akan as-sakinah, ketenangan. Dan yang paling utama yang kita nak, macam tadi juga, wa dzakarahullahu fi man 'indahu, dan Allah sebut nama mereka. Ini satu kemuliaan orang yang duduk dalam halaqah zikir. Faslun, satu fasal kata Imam. Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan, wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Fa in qatasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Zikir ini berlaku dengan hati. Zikir ni kalau ikut dengan hati. Dan juga berlaku dengan lidah. Dua keadaan. Jadi boleh berlaku dalam dua keadaan. Zikir dalam hatinya, maksudnya mulut, lidahnya tak bergerak lah. Dan tentulah macam orang yang biasa zikir, masuk ke tempat yang dilarang berzikir. Di mana? Tandas. Jadi dalam tandas ni tempat yang memang kita dilarang untuk sebut nama Allah. Jadi kelazimannya zikir. Jadi apa yang dia nak buat? Zikir dalam hati lah. Gitu contohnya kan. Dan juga zikir dengan lidah. Dan kata Imam, yang lebih afdal bagaimana? Iaitu hendaklah zikir dengan hati dan lidah. Dirangkumkan sekali mulutnya sebut. Dan pasal apa kita nak ambil faedah suatu tuntutan yang lidah ni pun kena basah dengan zikir. Dan ratban bi zikrik. Jadi lidah ni pun ada tanggungjawab dia. Ada perkara yang perlu dilunaskan depan Allah, iaitu apa? Dia kena digerak-gerakkan dengan menyebut nama Allah banyak-banyak. Maka faedahnya apa? Maka yang terbaik zikir ini ialah dengan lidah dan juga hati tu kena ada. Ada juga orang yang zikir, lidahnya zikir. Allah, Allah. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah, hati-hati tak ada. Ada juga macam tu, betul tak? Pasal apa dia hayal? Pegang tasbih ke macam tu kan. Tengok rumah orang besar, tengok motor kan. Tapi hatinya tak ada kan. Itu pun sebenarnya lagi bagus daripada orang yang tak ada zikir. Betul tak? Itu pun dia dah dapat faedah. Kan? Nak cerita sebut nama Allah ni tak rugi. Seperti mana kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah rugi. Tak pernah rugi. Masya-Allah. Jadi yang terutama hendaklah digabungkan di antara zikir dengan lisan dan lidah dia.
Ha. Dan sekiranya dia nak menghadkan, kalaulah dia nak memilih, dibagi dua pilihan lah. Ni ke ini? Lidah ke dengan hati? Maka kata Imam, yang lebih utama adalah hati sebenarnya, kan? Yang lebih utama ialah fal qalbu afdal. Kemudian kata Imam lagi, tidak sepatutnya dan seseorang itu ayyatruka dzikra bil lisan ma'al qalbi khaufan min yazunna bihi riya. Maka tidak sepatutnya seseorang itu meninggalkan berzikir secara lisan berserta dengan hati ataupun secara lisan. Kerana apa? Dia bimbang, takut orang cakap riak. Maka perkara ini sepatutnya tak berlaku. Maka kita kena tolak tapi sangkaan orang itu. Ataupun kita sendirilah, kita takut kita riak. Maka jangan kita pedulikan perkara itu. Bahkan hendaklah dia berzikir bihima jami'an. Hendaklah dia terus berzikir dan dalam hal keadaan yang paling utama secara dengar bunyinya beserta dengan dalam hatinya sekali. Mana hatinya pun berzikir, digabungkan kedua-duanya. Dan dia wa yaqsud bihi wajhallahi ta'ala, dan dia kena betulkan niatnya, tumpuan dia, iaitu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang kita kena latih. Kan? Kalau tak dilatih, tak dibuat, dia tak akan berlaku lah. Jadi perkara ini perlu diusahakanlah supaya hati manusia ini cenderung kepada Allah, dan memang kita tak nafikan cabaran untuk ikhlas ni memang akan sentiasa ada lah. Bisikan-bisikan yang akan mengarahkan kita supaya kita ini menunjuk dan seumpama dengannya. Kemudian kita ambil lagi ya'lam anna fadilata dzikri ghairu munhasira fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa nahwiha. Ketahuilah olehmu bahawa kelebihan zikir tidak terhad pada kalimah tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan seumpama dengannya. Bal kamilun amil lillahi ta'ala, bal kullu amilin lillahi ta'ala fahuwa dzakirun lillahi ta'ala. Bahkan semua orang yang melakukan suatu pekerjaan kerana Allah, dialah orang yang zikrullah. Jadi zikir ni kata Imam Nawawi bukan terbatas kepada ucapan zikir saja. Itu yang utama. Cuma meliputi semua pekerjaan yang kita buat kerana Allah. Itu pun zikrullah. Kadza qalahu Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Demikianlah apa yang disebut oleh Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu dan barisan ulama yang lain. Wa qala Atha rahimallahu taala, termasuklah Atha rahimallahu taala berkata, majalitu dzikri ya majalisul halal wal haram, halal wal haram. Termasuklah majlis zikir ialah majlis yang membicarakan halal haram dan halal haram. Kaifa nashtari wa tabi' wa kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankah. Dan termasuklah juga majlis-majlis yang membicarakan tentang jual beli, macam mana kita nak menyempurnakan salat kita, macam mana kita nak puasa, macam mana kita nak bernikah, nak buat talak, nak cerita tentang tahajud, tentang haji dan seumpama dengannya. Jadi bukan terbatas zikir ni semata-mata sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, itu saja. Atau dengan zikir-zikir lain, tak. Sebab tu kita sebut tadi, majlis zikir ini termasuklah juga majlis ilmu ini. Bahkan faedahnya lebih besar dan sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zikir ini, innal muslimina wal muslimat ila qawlihi ta'ala wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirati 'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan
Sungguhnya bagi orang yang beriman, lelaki perempuan, sehinggalah kepada firman Allah, dan lelaki-lelaki yang menyebut nama Allah dengan banyak, termasuklah wanita-wanita yang banyak sebut nama Allah. Apa kurniaan yang Allah Ta'ala berikan? A'addallahu lahum maghfirah. Itu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan bagi mereka keampunan. Wa ajran azima. Kedua, Allah Ta'ala akan berikan mereka reward, ganjaran. Ganjarannya apa? Masya Allah, kan? Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui ganjaran itu bentuknya macam mana. Tapi Allah beritahu ganjarannya sangat besar. Warwaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala adh-dhakiruna Allah katsira wadh-dhakirat. Qultu ruwiya al-mufarridun bi tashdid ar-ra wa takhfifiha wal mashhur alladhi qala al-jumhur at-tashdid. Baik. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah mendahului kita al-mufarridun. Jadi satu ketika Nabi sebut kan kepada sahabat-sahabat yang lain, dan ada golongan yang sedang mendahului kita. Masya Allah, dia excellent ni. Dah potong kita, Nabi pun dipotong. Nak ceritalah, tapi tak ada siapa boleh potong Nabi pun. Kan? Ini Nabi SAW nak ajar pada sahabat dan pada umat. Ada orang yang kehadapan daripada kita, iaitu siapa? Golongan al-mufarridun ini. Jadi sahabat tanya, wa mal mufarridun? Siapa mufarridun wahai Rasulullah? Siapa dia? Maka Nabi SAW sebut, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Iaitulah siapa? Mereka lelaki-lelaki yang banyak sebut nama Allah, dan wanita-wanita yang banyak sebut nama Allah. Mereka lah al-mufarridun tadi. Mereka ni Masya Allah luar biasa, dah melangkaui akan kan kita punya had. Dia lagi laju daripada kita, luar biasa Masya Allah. Jadi hadirin yang rahmat Allah, kalau nak jadi orang yang hebat ni, yang luar biasa, antara kaedahnya apa? Banyak zikrullah. Kan? Termasuklah kemuliaan yang utama di sana nanti. Ini yang kita nak. Di dunia pun Allah bagi kemuliaan. Tetapi yang lebih utama yang kita nak, kemuliaan di sana. Mereka ni orang yang sangat hebat. Sebab itulah hadis yang kita pun selalu dengar tentang perihal 7 golongan yang akan dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya siapa? Dan hari yang kita tahu, hari yang sangat luar biasa. Azab sengsara yang tak boleh nak digambarkan, tak boleh nak gambar. Dunia ni memang tak ada tempat yang boleh diperbandingkan. Hatta kalau orang tu duduk dalam api kat dunia pun tak sama kat sana. Sengsaranya itu. Kan? Tetapi ada satu kemuliaan bagi golongan. Salah satunya siapa? Rajulun zakarallah khaliyan fafadat aynahu. Lelaki yang mana mereka ni sebut nama Allah, suka sebut nama Allah, sehingga apa? Mengalir air mata mereka. Ni di antara hobi baru yang kita nak buat ni. Nak belajar tuan-tuan, tahu tak? Duduk seorang diri kan, tengok bunga kat rumah kan, Masya Allah kan, tengok langit tepi rumah. Buatlah apa saja perbuatan. Yang paling utama kita nak dapatkan kemuliaan ini, iaitu nak jadi golongan-golongan yang Allah sebut tadi. Golongan apa? Golongan yang banyak sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang rahmati Allah, di antara lain tentang kemuliaan orang yang zikir ni, dalam sebuah hadis lagi, wajaa fi hadithin Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya aw salla rak'atin jami'an kutiba fi adh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat. Telah datang dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila membangunkan seorang lelaki akan istrinya di malam hari, dan mereka berdua melaksanakan salat malam. Ini di antara perkara yang kita nak belajar buat lah.
saling mengejutkan pasangan kita, terutamanya kita lah abang ni, pemimpin. Dan rijal qawwamuna 'ala nisa, kita pemimpin kepada pasangan kita terutamanya. Apa yang kita nak buat ini? Kejutkan ahli kita, pasangan kita, untuk apa? Laksanakan salat malam. Dan kata Nabi SAW, mereka berdua salat. Ataupun salla rak'atin jami'an, mereka salat 2 rakaat sama-sama. Dan kutiba, maka mereka berdua akan ditulis di kalangan siapa? Dzakirinallaha katsira, mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak masuk dalam kumpulan orang yang banyak ingat Allah, di samping kita banyak sebut nama Allah di luar, maka di antara amal yang Nabi ajar apa dia? Kejut pasangan kita bangun malam sama-sama buat solat malam. Masya Allah, kan? Maka kita akan dapat kemuliaan ini, yang mana kita akan ke hadapan banding orang lain. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa cukuplah kot. Mudah-mudahan sikit perkongsian kita pada pagi yang mulia ini menjadi satu pendorong pada kita untuk menambahkan kualiti pada amal kita, sungguh-sungguh dalam amal ibadah kita, supaya itulah matlamatnya mati dalam husnul khatimah tadi. Dan dengan apa? Perantaraan zikir kita yang kuat tadi, sama ada zikir lisan qalbi dan juga amalan kita. Dan solat kita, solat malam kita tadi, insya-Allah. Dan segala amal yang kita buat kerana Allah, mudah-mudahan Allah ganjari. Allah letakkan kita di kalangan mereka yang zakirinallaha katsira wa dzakirat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.